Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung bab 7 kita dengan tajuknya iaitu charge elektrostatik. Elektrostatik. Okey, hari ni kita nak cerita pasal elektrostatik. Okey, jadi kelas yang sebelum ni awak dah dengar tentang charge positif iaitu proton, charge negatif iaitu elektron. Okey, jadi kita nak cerita macam mana charge elektrostatik boleh berpindah. Okey, kalau kita berikan sehelai kain bulu, okey ni dengan satu sikat dan kita ada cebisan kertas. Jadi kita ada 3 benda. Sekarang kita sikat ini adalah sikat yang neutral. Bila kita cerita pasal neutral, maksudnya charge positif dengan charge negatif dia sama banyak. Tak percaya kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi sikat ini sikat yang neutral. Dan kertas juga cebisan kertas yang neutral. Jadi kalau kita bawa sikat ini pergi kepada kertas itu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Ni kalau kita tidak gosok dengan kain bulu. Sekarang kita nak gosok dengan kain bulu. Jadi sekarang ni kita gosok dengan kain bulu kan. Kalau kat sekolah, kita boleh buat dengan stokin, dengan kain tuala, okay, yang kita bawa daripada rumah. Selepas sikat digosok dengan kain bulu, sikat menerima elektron daripada kain bulu. Jadi, banyak yang elektron negatif daripada kain bulu ni, dia pergi ke sikat. Sebab elektron sifat dia boleh bergerak. Kalau proton dia tak boleh, dia duduk sini. Kalau positif pun ada, kain bulu ni ada charge positif, ada charge negatif, tapi hanya negatif saja yang berpindah. Positif dia stay, duduk sini. Dia stay saja. Okey, jadi dia menyebabkan sikat dia menjadi charge negatif lebih banyak. Jadi tengok sekarang. Charge positif tetap 7. Charge negatif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nak charge negatif. Sebab dia ambil daripada kain bulu tadi. Jadi ia menyebabkan sikat boleh menarik cebisan kertas yang neutral. Sebab kertas yang neutral, okey, sekeping kertas, dia memang kalau neutral memang ada charge positif dan memang ada charge negatif. Jadi bila dia banyak sikat ini banyak charge negatif, jadi yang kepala positif ni semua dia tarik. Jadi kertas ini terangkat, melekat kepada sikat. Dia macam positif tarik negatif ni dia macam magnet lah. Negatif tertarik kepada yang positif, menyebabkan wujudnya daya elektrostatik antara sikat dengan cebisan kertas. Jadi tarikan ini kita katakan sebagai daya elektrostatik. Tu cerita dia. Okay, next. Elektroskop. Ia adalah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik sesuatu objek. Benda ni elektroskop ni. Ini seketul. Okey, jadi cara nak guna dia ialah kita bawa saja apa-apa bahan. Okey, kemudian kita akan tengok. Ini nama dia kerajang emas. Kerajang emas. Jadi kalau dia ada charge elektrostatik atau daya elektrostatik, dia akan bergerak ni. Sama ada dia katuk, okay, dia terkatuk ataupun terbuka. Okay, kalau macam ini, keadaan gini ni dia kira terbuka lah.
Macam mana dia boleh jadi tu? Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Kita bawa sesuatu bahan yang neutral. Maksudnya ada cas positif dan negatif sama banyak. Okey, bila kat ceper, ini nama dia ceper. Ceper ni juga adalah neutral. Jadi N lawan N. Jadi dalam elektroskop ini juga cas dia semua adalah neutral. Jadi kerajang emas tidak mencapah kerana cas positif dan negatif tertarik antara satu sama lain. Jadi dia cas sama banyak dan sama-sama saling tertarik. Jadi dia tidak terbuka. Kalau gini kita terbuka, kalau gini tertutup. Sekarang ni dia tertutup sebab cas positif negatif duduk sebelah-sebelah, jadi dia tarik. Tarik tu. Okey, yang kedua. Tengok pada gambar yang ini dulu. Kita bawa jalur ataupun bahan yang ada cas positif. Okey, bila benda ini semuanya cas positif sahaja. Jadi yang dalam kerajang emas yang ada positif, negatif, cas positif, negatif ini menyebabkan elektron di dalam kerajang emas ni dia naik ke atas. Dia elektron ni sekali lagi cikgu ulang, elektron boleh bergerak. Jadi elektron penuh di bahagian atas ni, dia gilah dekat positif banyak ni Kang. Okey. Jadi bila elektron tak ada elektron, yang tinggal adalah positif sahaja. Jadi ini yang kita tulis lambang positif saja. Jadi bila positif dengan positif sama macam lelaki dengan lelaki, tak embolah. Okey, jadi dia pun mencapah. Jadi dia menolaklah antara satu sama lain sebab dia cas yang sama. Jadi semua yang negatif naik ke atas. Jadi yang tinggal hanyalah positif. Jadi dia menolak antara satu sama lain. Kita tengok pula gambar yang kedua. Yang kedua, dia bawa jalur bercas negatif belaka. Okey, jadi awak agak-agak rasa ia akan menapa jadi? Ingat, hint nombor 1 hanya elektron yang bergerak. Proton tidak bergerak. Jadi rasa-rasanya apa yang berlaku? Okey, jadi yang negatif, cas negatif pada jalur ini akan berpindah ke elektroskop. Jadi dia masuk ke dalam elektroskop. Jadi sekarang daripada elektroskop sama banyak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian masuklah makhluk asing yang bernama elektron lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi sekarang elektroskop ini banyak negatif lebih banyak daripada yang positif. Jadi bila negatif banyak, ni negatif, sini negatif, jadi kerajang emas akan mencapah juga sebab cas negatif dengan negatif dia tidak boleh tertarik, dia menolak antara satu sama lain. Okey, saya dah cerita satu persatu. Kalau kurang jelas, rewind balik video saya.